saya Muhammad Nafiq bin Abu Hassan dengan nombor aktif AID 2209-4-146. Nama saya Muhammad Nazim bin Muhammad Asri. Saya memegang meeting KID 2004-147. Nama saya Muhammad Saifullah bin Azali, memegang KID 2208-04-153. Okay, hari ini kepada saya akan membentangkan tentang guru dan guru di sekolah. Okay, saya akan terangkan tentang pengenalan. Okay, pengenalan ni, guru di sekolah adalah penggerak yang penting di peringkat sekolah untuk persilangan murid. Maksudnya di sini, untuk menjadi murid yang cemerlang dan terbilang, mestilah ada guru atau pemimpin yang memimpin murid tersebut. Tanpa seorang guru, mustahil untuk seorang murid itu mencapai kecemerlangan. Sebuah kajian yang dijalankan di Tennessee, Amerika Syarikat pada pertengahan 1990-an menunjukkan bahawa guru berprestasi tinggi dapat meningkatkan pencapaian murid sehingga 50 poin persentif dalam tempoh 3 tahun berbanding guru berprestasi rendah. Maksud di sini ialah guru berprestasi tinggi memainkan peranan sangat penting untuk membentuk seorang murid yang cemerlang dan terbilang. Langkah-langkah yang dirangka untuk menyediakan guru dan guru di sekolah dengan suatu penyelesaian yang terpadu dari segi pembangunan, profesional berterusan, kemampuan sendiri dan fokusan prestasi. Pengenalan guru. Okey, kali itu kementerian telah memperkenalkan kriteria guru baru secara dasarnya mengubah cara pemilihan, pembangunan, profesional keguruan dan perubahan ganjaran. Tujuannya ada 4, iaitu pertama, meningkatkan dan memperkuatkan syarat kelayakan kemasukan program belajar keguruan. Maksud di sini latihan keguruan seorang murid nak masuk belajar keguruan itu dipertingkatkan soalnya. Maksud yang kedua, merombak IPB untuk memperkuatkan kualiti peningkatan syarat pendidikan yang tinggi. Bukan sahaja murid, malah kualiti pendidikan syarat dan pendidikan dan informasi dipertingkatkan dan diperkuatkan bagi menghasilkan murid yang berkualiti. Yang ketiga, keberkesanaan pelatihan pra-perkhidmatan pembangunan profesional berterusan. Yang keempat, membangunkan dalam budaya guru baru yang menarik pendapatan semula bagi guru yang berprestasi rendah. Okay, seterusnya, ini kita akan lihat pencapaian murid persentil 100. Okey, di sini kita akan lihat dua orang murid yang pencapaian sama. Ada murid yang diajar oleh guru berprestasi tinggi mencapai persentil 50. Ada murid yang diajar oleh guru berprestasi rendah mendapat persentil 30. Perbezaan sebanyak 3 poin persentil ini menunjukkan betapa pentingnya guru yang berprestasi tinggi. Oleh itu, guru yang berprestasi tinggi memainkan peranan yang sangat penting untuk kecemerlangan murid dalam bidang akademik. Dan itu saya juga tadi rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pada guru bagi tenaga kerja. Yang pertama adalah kepentingan secara kekal dalam meningkatkan saya tenaga kerja. Di sini kementerian telah membuat satu usaha dalam mendapatkan tenaga pengajar yang lebih besar untuk mendapatkan murid lebih faham tentang suatu pembelajaran tersebut. Sepanjang satu abad yang lepas, tenaga guru ini telah berkurangan pada zamannya. Sebagai itu, kerajaan telah mengambil satu inisiatif yang baru dengan melakukan pendekatan yang tepat dengan mengambil tenaga pengajar secara menyeluruh. Yang kedua adalah Malaysia merupakan satu daripada sistem pendidikan yang mempunyai nisbah murid dan guru pada di dunia. Di Malaysia, kita tahu Malaysia kecil, negara Malaysia ni kecil berbanding dengan negara yang luar. Itu dah nampaklah di situ, dan guru di Malaysia memang agak terhad dan segala ilmu dan pengetahuan yang guru Malaysia dapat berbanding dengan luar negara dunia guru agak berbeza dan sangat jauh punya jarak dia. Kalau dibandingkan, kalau di Eropah tenaga pengajarnya sangat bagus dan profesional lah. Kalau di Malaysia
bukan tak lolos, cuma kurang latihan dan pengajaran terhadap sesuatu ilmu tersebut. Okay, yang ketiga adalah penambahan kerja profesor, iaitu 2 ke 3 guru 2040 dan ke bawah. Okey, tindakan perbezaan ini diambil adalah untuk dapatkan lapisan guru, supaya mana guru yang dah keluar tu dah tinggi akan ada guru lapis di bawah ni. Dan kalau guru dah pension akan berkurang kan. Ini adalah langkah di mana guru tersebut akan berkalah. Yang kedua adalah kualiti pengajaran. Yang pertama, pada tahun 2011, Akademik Pembinaan Pengajaran Tinggi AAPTG telah menjalankan kajian kualitatif tentang pengajaran guru. Okey, dia berkomentar terhadap 125 pengajaran di 41 sekolah di seluruh Malaysia. Pemataian kita boleh tengok dalam grafik ini. Ini adalah unit 100 keseluruhan amalan di bawah pemataian. Yang ini adalah tahap penguasaan murid. Yang bergaris ini adalah pentakdiran sendiri. Dan yang ini adalah negatif navigasi sekolah. Yang ini. Okey, yang kedua adalah 12% pengajaran standard tinggi, 38% mendapat bentuk yang memuaskan, 20% pengajaran ini telah mendapat tahap memuaskan. Ini 50%, yang 38 yang ini, 12% standard ini, yang standard tinggi yang ini. Yang ketiga adalah guru beri pemahaman kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir tinggi. Okey. Sebelum itu ayat ini je. Guru beri pemahaman kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir tinggi. Okey. Ini memberi peluang pada murid untuk berfikir. Contohnya, guru beri satu masalah pada murid dan murid akan selesaikan dengan cara murid sendiri dengan pemahaman yang mereka telah pelajari dulu. Seterusnya, peranan jemaah nazir dan jaminan kualiti JNK. Badan Pemantauan Standard iaitu merancang data dan operasi bagi pastikan taraf pengajar memuaskan, memberi nasihat kepada pengelola, bertanggungjawab untuk bekerjasama di mana-mana tahap berkuasa yang dilatih oleh menteri pelajaran. Okey, insyaAllah saya akan meneruskan slide daripada kawan saya berinformasi. So saya teruskan lagi dengan slide saya, iaitu tajuk kuliah guru. Okey, yang kita tahu terdapat 2 institusi awam yang menawarkan program latihan perguruan di Malaysia, iaitu Institusi Pengajian Tinggi IPT dan Institusi Pendidikan Guru iaitu IPT yang berada di Markas Teknologi Ibrahim dan sebagainya di sekitar Malaysia. Okey, nisbah permohonan kepada guru latih adalah tinggi, iaitu 38 pemohon berbanding bilangan tempat yang ditawarkan, iaitu 38.1. Iaitu kita tengok nisbah pemohon kepada guru latih untuk program latihan perguruan di Malaysia dan lain-lain sistem pendidikan berprestasi tinggi yang berada di fungsi sebenarnya. Okey, kita tengok KPLI dan PISNP, iaitu dikatakan sebagai IB, iaitu dia memerlukan nisbah pada 2010 32 dan PISNP 16. Dan kita berpindah kepada IPTA, DIP dan BE, iaitu diploma dan maksudnya yang ada di pengajian yang berada di IPT, iaitu lebih tinggi, iaitu 38 dan 10.
Ini kerana kalau kita tahu IPG dan IPTA, iaitu IPG memerlukan murid-murid yang berprestasi tinggi untuk melanjutkan belajar mereka, dan sedangkan IPTA memerlukan result SPM yang setengah IPTA menawarkan beberapa kredit dan beberapa kredit untuk melanjutkan pelajaran mereka ke Malaysia. Dan kita berbeza juga kepada negara lain, sebab kita dalam institusi perguruan kita berada di seluruh negara, iaitu Korea Selatan menunjukkan 5%, dan Singapura juga ada, iaitu 6%, dan Finland menunjukkan 8%. Ini juga mengakibatkan kita Malaysia seiring dengan negara lain. Akan tetapi kita dengan nisbah permohonan kepada guru pelatih ini amat tinggi di Malaysia, kerana kita punya institusi pendidikan amat penting di dalam negara kita. Seterusnya, Okey, saya akan teruskan. Itu pecahan keputusan akademik bagi pemohon PISNP, iaitu pada tahun 2010, 93% pemohon PISNP mempunyai kelayakan akademik minimum. Hanya 1% saja pemohonan mempunyai sekurang-kurangnya 7 grade semalam. Dan kementerian sedang meneliti beberapa cara untuk menarik calon berprestasi tinggi sekurang-kurangnya 50% daripada setiap ambilan guru yang baru. Kalau kita tengok pencapaian akademik di bawah kelayakan minimum, pemohon dengan pencapaian sederhana dan pemohon dengan pencapaian terbaik. Iaitu kalau kita tengok guna yang saya ini menunjukkan peratus yang amat tinggi kelayakan minimum, iaitu 93%. Daripada 100% kita dapat lebih daripada itu, iaitu 119.780. Okey, yang kedua, tawaran untuk pencapaian akademik permohonan PISNP, iaitu bilangan A dalam SPM 2009, iaitu kita dapat tengok pemohon dengan pencapaian sederhana iaitu 19%, dan dan juga 8%, dan pencapaian akademik di bawah kelayakan minimum adalah 70%. Iaitu menurun sedikit, kerana kita dapat bayangkan daripada 119.785, iaitu 5,815. Okey, jika bertukar kepada pencapaian akademik pemohon PISNP ambilan Julai 2012, bilangan A pada SPM 2011, iaitu dapat lagi meningkatkan lagi kita punya graf, iaitu pemohon pencapaian terbaik iaitu 9%, pemohon dengan pencapaian sederhana 20% dan 33%, dan pencapaian akademik di bawah kelayakan minimum, iaitu kita tengok 38%. Dengan tawaran yang ditawarkan adalah 65% untuk pemohon pencapaian terbaik, dan 32% lagi pemohonan dengan pencapaian sederhana. Okey, kita lanjut lagi. Okey, seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang kemudian akan merombak aktiviti jalan yang buruk. Utamanya adalah melatih bakal guru, kolonda, guru pelatih, kolonda. Guru pelatih diambil daripada lulusan yang kelima, tingkatan 6 atau graduan universiti tempatan. Jadi di sini terdapat tujuan kemudian merombak aktiviti jalan yang buruk. Yang pertama ialah memperkukuh saluran pengambilan guru pelatih. Maksud kemudian akan menggunakan pembangunan lembaga dan data ini sampai berkompromi. Maksudnya kat sini kemudian akan mengambil permohonan daripada lembaga yang tidak kira atau apa dari kaum campuran. Seterusnya adalah memantapkan kurikulum IPG. Okey,
kemudian akan menambah peratus atau masa praktikal bagi guru berlatih kepada 40%. Okey, seterusnya guru berpengalaman dijadikan sebagai mentor bagi menjadi berlatih dalam bidang bagi meningkatkan kualitas pendidikan. Guru berlatih berfungsi sebagai pelatihan pada guru yang di praktikal tu, supaya mudah. Dan ketiga, meningkatkan kualiti kepimpinan lagi. Keterampilan sebagai pemimpin, organisasi akan diperhatikan untuk meneraju perubahan kepada pesara, guru pelatih serta pegawai IPD. Bukan setakat murid, malah guru pelatih serta pegawai IPD turut meningkatkan kualiti dalam kepimpinan IPD. Seterusnya, meningkatkan kualiti pesara. Kementerian akan menambah baik kriteria pemilihan bagi pesara IPD dengan mengutamakan kemudahan ijazah sarjana muda atau doktor falsafah. Hal ini kerana pemilihan pesara daripada ijazah sarjana muda banyak mempunyai pengalaman untuk melatih guru-guru di IPD. Yang seterusnya adalah menetapkan infrastruktur. Okey. Menaik taraf infrastruktur seperti dewan, sudah pusat sumber, meningkatkan akses kepada sumber pengetahuan dengan menambah koleksi buku, kertas, pendidikan dan sumber dalam talian. Yang seterusnya, meningkatkan aktiviti pendidikan dan inovasi. Kemahiran teknologi abad ke-21 mesti dikuasai dulu supaya mulai mudah menguasai apa yang pada ini. Seterusnya, meningkatkan profil IPD. IPD akan ditingkatkan ke profil antarabangsa dan mengemasinya serta memasukkan ilmu bagi bersama dengan universiti dan institusi pendidikan dunia. Hari ini supaya kita berkongsi ilmu ke pengalaman ke tadi buat ke luar. Okay. Seterusnya. Jadi kita lihat ukuran ke saiz kelas dan lubang murid dulu pada peringkat rendah. Ukuran ke saiz kelas di sini kita lihat pada peringkat ukuran saiz kelas untuk 630 meningkat sebanyak 23% daripada ukuran saiz kelas lain. Ukuran itu semua guru murid atau guru meningkat pada 12, iaitu pada 37.5. Apabila berarti saiz kelas ada sekarang boleh guru pada peringkat menengah. Berarti saiz kelas meningkat pada 26 saiz kelas meningkat sebanyak 40.6. Kita lihat di sini berarti semua guru kebanyakannya 15. Okey, seperti kita lihat ada perbandingan waktu pengajaran di Malaysia dengan sistem lain. Kehilangan tidak pengajaran bagi setiap guru pada setiap hari mengikuti waktu sekolah. Jadi Malaysia sekolah dengan lebih 150 orang murid 2.4 sekolah rendah. Dan yang kedua, Malaysia sekolah dengan kurang 150 berjumlah 2.5. Ini bilangan jam pengajaran, paling jarang. Jepun tinggi sikit 3.5 jam, Finland 3.6, Singapura 3.8, Korea Selatan 4.1 jam, Australia 4.4 jam, Indonesia 5 jam, 2.0 jam, New Zealand 5.0 jam. Ini kita lihat rata OECD 4.2 jam di sini. Bagaimana New Zealand dengan Indonesia dalam 5 jam. Ini bagi sekolah rendah. Okey, sekarang kita pergi sekolah menengah. Sekolah menengah Malaysia dengan murid lebih 150 murid, 150 orang murid berjumlah 2.7 jam bagi sekolah menengah. Malaysia di sekolah dengan murid kurang 150 murid berjumlah 29 jam. Seperti Jepun 3 jam, Finland 3 jam, Singapura 3.8 jam, Korea Selatan 3.0 jam, Australia 4.1 jam, Indonesia 4.2 jam, New Zealand 5.0 jam. Di sini kita lihat bilangan jam pengajaran bagi New Zealand bagi kedua-dua sekolah rendah
yang pertama adalah plan dunia pada tahun 2011. Semua gaji sektor awam dan swasta terbagi, termasuk sektor tertentu eksekutif. Gaji bagi semua sektor adalah sama untuk tahun 2011. Disebabkan kerana memang dah diselaraskan oleh kerajaan untuk menyalahkan semua gaji sektor awam adalah sama. Pada dulu RM1,000 okey, pada tahun sekarang dah naiklah pada RM1,500 untuk kerajaan. Okey, yang satu adalah KPMBK, gaji guru Malaysia yang telah berkhidmat selama 15 tahun kemudian. Okey, seperti kita tahu, gaji guru pada setiap tahun akan meningkat, tidak banyak tapi meningkat dalam ratus atau beberapa, tapi lebih dari 100 pada setiap tahun. Itu kerana semakin guru itu mengajar murid, semakin berkembang pengalaman dan skill guru tersebut. Oleh itu, kerajaan dengan memberi insentif atau penghargaan, kerana telah meningkatkan gaji guru tersebut dengan menaik taraf gaji mereka. Saya akan teruskan. Okey, apa yang saya simpulkan tadi daripada kawan saya, gaji yang oleh guru tersebut dengan profesion dan profesionalisme cikgu guru tersebut, dan kita dapat tahu kenaikan gaji mengikut tahun dan mengikut grade guru masing-masing. Okey, saya akan membuat perbandingan purata gaji permulaan guru dengan profesion awam lain dan swasta di Malaysia. Okey, purata gaji permulaan termasuk AM setiap bulanan pada tahun 2010 iaitu Doktor Kerajaan starting daripada 4,300, guru terawam 1 iaitu 3,000, guru ketua 2,800, guru kerajaan 2,750 eksekutif IT maksudnya untuk komputer iaitu 2,500, accountant 2,500 dan eksekutif sumber manusia iaitu 2,500. So kalau kita tengok sini, guru kerajaan pada tahun berkenaan iaitu gajinya amatlah rendah sekali. Tetapi pada tahun 2010 kita dapat bayangkan guru kerajaan ini mendapat gaji yang minima iaitu 2,750. Pada keadaan itu kita punya ekonomi amatlah buruk berbanding yang berlaku pada ekonomi sekarang. Okey, tak lagi pertengahan bagi guru yang berkhidmat di Malaysia dan sistem lain, iaitu purata gaji guru yang telah berkhidmat selama 15 tahun beratus per KDNK 2009 menetapkan Korea Selatan sebagai kita punya benchmark, maksudnya paling tinggi setakat ini, yang diikuti dengan Chile iaitu 154, Jepun 149, Singapura 148, Finland 113 dan Malaysia pada kadar yang rendah iaitu 109, Thailand 100, Amerika Syarikat 97, Indonesia dan Indonesia 48%, Vietnam 46. So kalau diikutkan di sini dia punya kadar minimanya iaitu 120. So bayangkan kita tengok kita jauh berbanding Korea Selatan, kerana Korea Selatan menitik beratkan pendidikan yang lebih tinggi pada masa tersebut. So Malaysia perlulah sentiasa menaikkan lagi taraf pendidikan kita seiring dengan negara-negara lain. Seterusnya kita pergi kepada gelombang 1. Gelombang 1 ni telah bermula daripada 2013 hingga 2015. Jadi gelombang 1 apa tujuan dia? Iaitu meningkatkan standard dan menambah baik sistem perguruan. Jadi pertama kita pergi kepada yang pertama meningkatkan profil profesion keguruan. Dalam profil meningkatkan profil profesion keguruan ni, dia kerajaan telah memberi tumpuan kepada peningkatan standard dan penambah baik sistem sokongan. Tujuannya untuk menyediakan lagi peluang
kepada guru-guru supaya memberi sokongan dalam peningkatan kemahiran guru ketika mengajar. Contohnya ketika guru mengajar, pelajar kurang memaham apa yang guru mengajar, jadinya pelajar telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program satu bagi meningkatkan lagi keguruan. Okey, yang kedua kita pergi kepada meningkatkan syarat kelayakan kemasukan untuk ambilan guru baru. Okey, terdapat satu institusi kolej yang telah melatih banyak guru baru, iaitu IBG, iaitu institusi latihan keguruan. Jadi yang di mana institusi tersebut telah banyak melahirkan calon-calon guru yang terbaik. Maknanya kerajaan telah mengambil inisiatif ataupun dia telah mengambil calon daripada IBG untuk menjadikan pemilihan guru yang baru. Okay, yang ketiga pula mengukur kaitan antara prestasi dan kompetensi. Kompetensi ini kerajaan telah menyediakan satu instrumen yang dengan jelasnya kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru selama tempoh perkhidmatan seperti pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai, profession atau aktiviti luar kelas sebagai satu cara guru melaksanakan kaitan antara prestasi dan kompetensi. Manakala hampir 60% penilaian keberkesanan penilaian pengajaran guru melalui penerapan guru dalam belajar dan keberhasilan murid dalam kelas. Okay, yang ketiga pula menekankan pembagian posisi keterusan. Terdapat dua inisiatif kerajaan telah laksanakan pada minggu kelas. Yang pertama, perwujudan perpustakaan video, iaitu e-guru yang telah sediakan kelas, contohnya macam kelas online dalam video tersebut macam subjek sains, matematik dan sebagainya. Yang kedua pula perluasan program yang telah dibimbing oleh guru bagi meningkatkan lagi peningkatan tahap prestasi sekolah. Yang terakhir pula mengurangkan beban tugas guru dan meningkatkan lagi kualiti persekitaran kerja untuk guru. Kerajaan telah sedar bahawa setiap guru punya tanggungjawab mempunyai tanggungjawab yang berat. Manakala kerajaan telah membuat satu inisiatif untuk menyeragamkan tugas guru dikurangkan. Apabila guru dikurangkannya tanggungjawab, maknanya guru boleh mengajar dengan cara yang tersusun dan berkesan. Yang seterusnya kita gelombang kedua yang bermula daripada 2016 hingga 2020, iaitu mengumumkan laluan dan kemajuan kedai. Apabila dengannya mengumumkan laluan, itu sudah pasti mengumumkan laluan itu khas untuk seorang guru dan kemajuan kedai ketika kedai tersebut menjadi prestasi lebih. Yang pertama, meningkatkan lagi kualiti guru secara berterusan. Guru sebagai tenaga pengajar, apabila kualitinya meningkat, maknanya tahap peringkat sekolah, tahap peringkat kemalangan sekolah itu akan bertambah naik, dan apabila bertambah naik, sekolah tersebut akan menjadi satu contoh calon sekolah yang boleh bersaing dengan negara luar. Yang kedua pula mengukuhkan laluan kerjaya. Apabila mengukuhkan laluan kerjaya seperti guru ni, laluan kerjaya guru ni akan dijadikan sebagai contoh kerjaya yang lebih terbaik dan menjadi contoh kepada kerjaya lain. Yang ketiga pula merombak kemajuan kerjaya. Merombak kemajuan kerjaya ni bila satu kerjaya tersebut tidak menjadi lebih baik, maknanya kerajaan akan merombak balik ataupun mengadaptasi ataupun menaik taraf kerjaya tersebut menjadi kerjaya lebih baik. Seterusnya adalah gelombang yang ketiga yang bermula daripada 2020 hingga 2025. Gelombang ketiga ni dia mensasarkan mewujudkan budaya pencemarangan profesional melalui teladan rakan tugas. Yang pertama, memastikan guru memanfaatkan semua kelulusan yang diberikan untuk isi perjadualan, kurikulum dan surat pengajaran.
Okey. Apabila kerajaan telah memberi satu tugas kepada guru, maknanya guru yang akan menyelesaikan isu tersebut. Apabila guru diberikan kuasa, tentunya guru yang akan berubah balik jadual kelas, ataupun guru yang mentadbir sekolah tersebut yang ditadbir oleh guru besar. Okey, yang ketiga, kementerian berhasrat mewujudkan budaya kematangan profesional teladan dan tugas. Kerajaan telah mensasarkan bagaimana untuk mewujudkan budaya kematangan profesional seorang guru ni menjadi satu inisiatif yang lebih baiklah, dan ia menjadi contoh kepada rakan tugas. Jadi contohnya seorang guru menjadi mendapat keputusan yang cemerlang dan penilaian terbaik, maknanya dia menjadi contoh teladan kepada rakan tugasnya yang rakan tugasnya seperti guru yang lain yang menjadi yang memberi semangat budaya saing, dan tentu guru tu berjaya meningkatkan lagi tahap kemajuan belajar, maknanya dia akan menjadi satu contoh kepada guru yang lain. Yang ketiga pula, kementerian akan mewujudkan skim persijilan berdasarkan penguasaan kompetensi guru. Okey, macam saya cakap tadi, bila satu guru berjaya menaikkan nama sekolah ataupun berjaya mendidik satu pelajar tu mencapai keputusan cemerlang, maknanya guru akan mendapat satu sijil ataupun anugerah yang telah disediakan oleh kementerian berdasarkan penguasaan kompetensi dan contoh guru tu mengajar pelajar itu subjek sains. Maknanya apabila dia mendapat keputusan terbaik daripada pelajar tersebut, guru tu akan mendapat sijil anugerah daripada kerajaan daripada subjek sains. Okay, seterusnya saya beri kepada rakan saya, iaitu pimpinan sekolah. Okey, saya teruskan lagi dengan tajuk seterusnya, iaitu pemimpin sekolah. Dan kita nak tahu pemimpin sekolah ni, kita tahu sebagai contoh guru besar, guru tua, guru-guru penanganan dan guru-guru apa tu yang berkaitan dengan guru lah. So kita juga sebagai contoh lah, sebagai contoh murid pun boleh jadi pemimpin sekolah, iaitu kementerian akan memastikan setiap sekolah mempunyai pengetul dan pasukan kepimpinan sokongan yang berkualiti tinggi untuk memacu prestasi sekolah secara keseluruhan. Sebagai contoh, saya beritahu tadi, setiap sekolah berperanan adanya ketua dan guru-guru kanan beliau, iaitu guru kanan kurikulum, guru kanan harian murid, guru kanan berkaitan dengan disiplin dan guru kanan akademik dan sebagainya lah, mengikut kesesuaian yang sekolah itu ada, mengikut sekolah-sekolah grade yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya kementerian akan memperkenalkan package kerjaya guru bagi memperkukuh cara atau guru besar dipilih, dilatih dan diberi ganjaran. Okey, kalau kita tengok bagi contoh guru besar ni, dia ada salah satu grade untuk kenaikan menjadi menjadi maksudnya ketua untuk institusi pendidikan di sekolah masing-masing. Dan maksudnya package iaitu guru besar juga akan dapat maksudnya untuk tengok prestasi guru-guru di sekolah mereka berdasarkan latihan yang diberikan oleh guru besar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dilatih dan memberikan ganjaran kepada guru-guru yang lain. Maksudnya kalau contoh guru besar tu meneliti pengajaran oleh guru-guru masing-masing di sekolah mereka. So dari situ kita boleh dapat ganjaran seperti kenaikan pangkat, kenaikan grade dan kenaikan maksudnya gaji. Setiap guru sama je, tapi kalau kenaikan grade tu mungkin akan dapatkan lagi meningkatkan gaji mereka. Seterusnya dah saya akan menerangkan tentang langkah yang diambil oleh kementerian. Yang pertama ialah memperkenalkan kriteria pilihan. Maksud di sini adalah
kementerian akan mengambil kira usia seorang guru untuk mengajar seorang murid. Yang kedua, membentuk kelompok pemimpin sekolah masa depan yang berpotensi. Kementerian telah membentuk kelompok pemimpin iaitu guru bagi membentuk murid pada masa depan berpotensi yang ini adalah menambah pekerjaan dan pembangunan proses yang berterusan. Maksudnya sini adalah pembangunan dan pekerjaan profesional ditingkatkan oleh kementerian bagi menambah potensi guru. Yang keempat adalah memperkirakan pendekatan kelulusan berdasarkan prestasi dan kompetensi. Maksudnya sini adalah kementerian akan meningkatkan atau memperkenalkan beberapa kelulusan berdasarkan prestasi dan kompetensi bagi guru untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Seterusnya adalah di sini kita dapat lihat hubungan antara prestasi pengatua atau guru bersama dengan peserta murid. Di sini pencapaian sekolah. Kita di sini ada 3 pengatua. Yang pertama pengatua sederhana, pengatua berprestasi tinggi dan pengatua cemerlang. Kita dapat lihat di sini adalah pengatua sederhana mencapai 20 sama adalah pengatua berprestasi tinggi 85 yang ketiga penentu cemerlang mencapai grade berhasil tinggi iaitu 90 hampir ke 100. Di sini kita dapat lihat penentu cemerlang memainkan peranan yang penting bagi menghasilkan pencapaian murid cemerlang di sekolah. Okey, terusnya adalah pemilihan guru dan besar terutama iaitu guru. Yang pertama adalah mesti rapi dan lulus. Pemilihan yang kedua adalah pencapaian minimum ditetapkan bagi grade hakiki dan tempoh perkhidmatan. Yang ketiga adalah pelantikan rasmi pengambil masa 3 tahun. Yang keempat adalah skip untuk guru dan siswaza di sekolah rendah. Itu adalah skip untuk guru siswaza di sekolah rendah. Okey, pemilihan pengetua ini sangat penting bagi tanggungjawab kejuruan, amanah, tanggungjawab, semua itu berada dalam diri seorang pengetua tersebut. Okey, lepas itu untuk pelantikan pengetua adalah mestilah mengambil masa dalam setahun. Langkah ini diambil kerajaan adalah untuk memastikan betul-betul guru tersebut boleh menjadi pemegang jawatan tersebut. Okay. Untuk ketentuan minimum ditetapkan dalam grade hakiki dan tempoh perkhidmatan guru. Grade untuk pengetua adalah sangat tinggi dan gajinya sangat besar juga dan dibanding dengan guru besar. Sebab itu dalam memantau dan memberi tempoh perkhidmatan yang sangat sedikit bagi pengetua tersebut. Semakin lama pengetua tersebut jadi semakin lama pengetua tersebut menjadi pengetua, semakin tinggi dia punya grade dan gajinya. Apabila sistem pengetua tersebut telah dapat, semakin lama dan semakin cepat tempoh dia menjadi pengetua di sekolah tersebut. Contohnya, jika pengetua tersebut telah memegang jawatan pengetua di sebuah sekolah selama 5 tahun, dan kalau dia pindah ke sekolah lain, kebangkitan untuk dia menjadi pengetua adalah selama 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun dan ke bawah. Dia tidak akan lebih dari 5 tahun. Adalah demokrasi kepimpinan di sekolah. Okey, yang pertama ini adalah seperti nampak tak aturan pengetua mengikut umur di Malaysia. Ini adalah umur bagi pengetua yang berada di Malaysia. Yang kita boleh tengok sini yang muda sedikit sahaja yang boleh menjadi pengetua sebab mereka masih baru lagi. Mereka guru muda memang tak tahu banyak dulu tentang sekolah. Dia memang tahu tidak dengan kisah tersebut. Dan 40 bermula dengan 40 guru sudah mempunyai
mereka telah boleh menjadi pengatur, dan 59 dan itu biasalah untuk kelas-kelas akan jadi pengatur dan setelah itu akan dijin. Yang kedua adalah kuasa yang tahu untuk mengajar bagi pengatur. Okey, di Malaysia adalah selama 2.3 tahun. Di Korea Selatan adalah sama 2.3 kan. Di Indonesia adalah 2 tahun. Di Kanada adalah 2 tahun. 2 tahun. Okey, sorry. Indonesia adalah 23 tahun. Di Korea Selatan adalah 23 tahun. Di Indonesia adalah 20 tahun. Di Mexico adalah 20 tahun. Di Hong Kong ada 20 tahun, di Amerika Syarikat adalah 15 tahun, di Singapura adalah 13 tahun, di Sweden adalah 3 tahun. Okay, ini adalah tempoh bagi seorang guru itu menjadi pengatur di sebuah sekolah ataupun di sekolah lain. Okay, yang seterusnya adalah latihan dan pembangunan. Okey, di jadual ini adalah kadar permintaan pengatur dalam penyediaan atau instruksi latihan bagi pengetahuan. Okey, kita boleh tengok sini adalah jumlah pengatur adalah selama 100%, dan yang kedua adalah latihan perguruan, dan seterusnya akan sehingga tiada yang kedua adalah jawatan pengaduan yang telah tamat kursus latihan kepenguruan. Latihan yang cenderung pada tempoh perkhidmatan menghasilkan kesan dan berganda. Yang pertama adalah sistem pendidikan ini meningkat usaha untuk mendapatkan calon yang terbaik. Tempoh perkhidmatan berikut semakin berbasket, pengatur tersebut semakin cepat tempoh perkhidmatannya. Hal ini akan memberi peluang kepada guru muda untuk menaikkan pangkat sebelum mereka bersalah. Autonomi kependidikan sekolah. Perbezaan tahap autonomi antara sekolah harian dengan sekolah berprestasi tinggi pada masa ini. Dari segi kurikulum adalah kata pelajaran kebangsaan, kekuasaan pemilihan elektrik, sistem pemeriksaan tambahan untuk jadi sebenarnya tiada sistem pemeriksaan tambahan. Kalau di sekolah berprestasi tinggi, dia pula ada sistem pemeriksaan tambahan, iaitu wajib memiliki SPM. Kalau tidak wajib, dia tidak boleh lulus sekolah tersebut. Itu adalah jadual waktu, jam pelajaran yang tetap bagi setiap masa pelajaran, dan penetapan jadual waktu yang fokus. Okey, di sekolah harian kita ada jam pemeriksaan yang tetap. Kalau di sekolah berprestasi tinggi, dia ada jadual belajarnya, ada bukannya, ditimbanglah tetap. Okay, untuk kurikulum juga ada keseluruhan pemilihan senarai tersebut. Dulu ada murid sekolah digunakan untuk memilih murid. Kalau ini perhatian tidak digunakan untuk sekolah berprestasi tinggi adalah digunakan ramai 20% murid. Untuk guru pula sekolah digunakan untuk 60 guru dan guru dan secara terus. Kalau sekolah harian ni kita tahu ia dijaga oleh kementerian pelajaran dan dia diberi oleh kementerian. Dia dah ditetapkan kalau sekolah berprestasi tinggi ini adalah digunakan untuk menjadi guru tetap takluk kepada guru dari panduan dan kementerian. Dia mengikut kementerian juga, tapi ikut cara-cara yang ditetapkan oleh kementerian. Itu sekitaran kerja sejajar, iaitu yang pertama
perlulah membagikan masa. Jadi kalau keputusan kerja ini kita perlulah membagikan masa kita dengan kerja, dengan keluarga dan dengan persekitaran di luar. Okey, yang kedua, kita perlulah menentukan aktiviti. Kalau contoh persekitaran kerja yang sedia ada iaitu di sekolah kita pelbagai aktiviti yang dijalankan mengikut takwim sekolah dan mengikut bulan-bulan yang tertentu. Kalau sebagai contoh, dalam bulan kemerdekaan kita perlulah buat kemerdekaan lah. Dan kita ada juga minggu ahli dadah, kita ada juga minggu sukan, dan kita ada juga minggu peperiksaan. Itu sebagai satu benchmark utama kita untuk meneliti aktiviti apa yang ada di sekolah. Dan kita perlu juga membaik tulis aktiviti yang sedia ada kepada aktiviti yang lebih seronok kepada para pelajar dan guru. Okey, yang kedua, kepimpinan institusional, iaitu kepimpinan sebagai pemimpin. Kita perlu juga ada sesuatu cara untuk memimpin. Tidak kira kita sebagai guru, kita sebagai ketua dan kita sebagai murid, kita perlu ada juga kepimpinan. So daripada sekolah juga, guru perlu memimpin pelajar itu sendiri dengan cara kita meneruskan legasi kepimpinan dan mengajar mereka supaya untuk menjadi pemimpin yang baik pada masa yang akan datang. Seterusnya, kita pergi pada serta peringkat iaitu persepsi pengukur mengenai kemahiran pemimpin yang diperlukan. Okey, di sini kita terdapat banyak peratus yang melibatkan beberapa peratus itu tentang perkara-perkara. Paling tinggi peratusnya itu adalah 79% yang iaitu orang ramai memilih perancangan dan pentadbiran. Manakala yang paling rendah pula adalah pengurusan masa dan keseimbangan antara kehidupan dan kerja, yang sebanyak responnya terdapat 3%. Terdapat ada 28% respon yang memilih iaitu pengurusan dan penilaian guru, manakala pengurusan dan penetapan dasar di kalangan murid. Dan juga ada 2% iaitu 9% memilih 2 respon tersebut, iaitu pemahaman dan penggunaan data dan perancangan dan pengajaran berkala. Yang mengurus murid dan keselamatan sekolah pula terdapat responnya ada 12%, manakala memperkaitan dengan ibu bapa dan komuniti 17%, manakala belajawan 23% dan menaja pentadbiran prestasi sekolah pun 23%. Pemimpin dan membantu guru dan staf pun terdapat 50% dan penambah baik dan kurikulum 50%. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa yang paling tinggi responnya adalah sebanyak 79% iaitu perancangan dan pentadbiran. Maksudnya tinggi pada kemajuan kejayaan dan pengurusan prestasi. Kita dah dengar tadi perlu mengadu kudir dan kita juga pada pengurusan prestasi. Okey, di sini kerajaan telah mewujudkan aduan ketua dan guru besar di mana apabila utamanya tempoh guru besar tersebut selama 5 tahun dalam bawah satu pentadbiran di sekolah, makanya guru besar tersebut akan dipindahkan ke sekolah lain ataupun dia akan guru tersebut akan memilih untuk menambahkan tarikh pekerjaannya sebagai guru besar. Yang kedua pula menjadikan pementoran. Di sini kerajaan telah buat satu program yang di mana satu program yang melibatkan antara dua pihak, iaitu guru besar yang sudah lama tempoh perkhidmatan selama 5 tahun dan calon guru besar yang baru yang bakal menjadi guru besar pada satu sekolah. Makanya apabila program tersebut dijalankan, makanya akan berlaku antara dua interaksi hubungan antara guru besar yang sudah berpengalaman manakala dengan guru besar yang baru. Dari situ kita melihat akan guru besar yang baru akan meminta pandangan atau nasihat daripada guru besar yang lama sebagai contoh tips, sebagai tips untuk tetapi satu sekolah. Yang ketiga pula, kerajaan telah melaksanakan kompas sebagai rangka kompetensi guru ataupun guru. Dari sini guru telah
kerana mempermudahkan atau menjadikan satu program khas untuk kompetisi guru atau pengetua. Maksudnya yang pergi pada tindakan iaitu memastikan pemimpin sekolah berprestasi tinggi di sekolah. Okey, di sini kita dapat ada 3 poin, iaitu objektif poin dalam terbatas gelombang 1. Okey, kita pergi pada objektif yang tindakan iaitu memastikan pemimpin sekolah berprestasi tinggi di sekolah. Okey, objektifnya memastikan setiap sekolah ada kepimpinan sekolah berprestasi tinggi. Okey, di situ kita dah bersedia bahawa kepimpinan yang sekolah berprestasi tinggi ni hanya khas untuk guru besar ataupun guru-guru dan sahaja murid. Tujuan pula bukan sahaja pada pengatur sekolah, akan tetapi merangkumi pengurusan pertengahan sekolah. Okey, apa maksud merangkumi pengurusan pertengahan sekolah, iaitu bahawa kaki tangan guru besar itu guru penolong kanan atau guru penolong kanan berkena yang menjadi tulang belakang guru besar dalam menguruskan pertengahan sekolah. Okay. Kita pergi pada latar belakang gelombang 1, kita belum pergi kepada gelombang 1 lagi. Nanti gelombang 1 kalau saya akan terangkan. Okay. Latar belakang gelombang 1 ni dia merupakan kepada standard dan penambahbaik proses pemilihan dan penyediaan guru atau guru besar baharu. Okay. Dari sini kerana telah tumpukan satu standard ataupun dia telah menambahbaik proses pemilihan guru besar. Dari situ tidak susahlah bagaimana sekolah itu akan ditentukan guru besar yang baru atau guru besar yang lama. Kerana kerana dia menyadari bahawa 40% daripada guru baharu, guru besar dan penegur mendapat satu peningkatan standard dan penambahbaik proses pemilihan dan penyediaan guru besar yang baru. Okey, selanjutnya saya akan pergi ke gelombang 1 2013 hingga 2025 yang akan berlaku tidak lama lagi, iaitu kementerian ini menyeragamkan dan menambah baik proses pemilihan dan penyediaan pengetua dan guru besar. So kalau menyeragamkan dan menambahkan baik proses pemilihan ini, iaitu kementerian dia membuat proses pemilihan guru besar dan pengetua. Sebagai contoh, kita akan membuat pemeriksaan dan sebagainya lah untuk memastikan guru besar iaitu bakal guru besar dan bakal pengetua ini seiring dengan pemilihan dan maksudnya mencapai tahap maksimum yang hendak diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, tempoh perkhidmatan guru besar, iaitu perkhidmatan guru besar perkhidmatannya adalah selama 5 tahun. Seperti kawan saya cakap tadi, tempoh perkhidmatan guru besar 5 tahun ke bawah. Dan objektif ialah memperkukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetensi. Seterusnya saya akan memberikan kepada kawan saya. Seterusnya adalah aspek gelombang 1. Gunakan jenis pemilihan bukan berdasarkan tempoh perkhidmatan. Yang pertama adalah saja akan memiliki jenis pemilihan untuk memastikan guru besar dapat berkhidmat lebih lama untuk guru besar. Kerajaan mensertakan proses keadilan jenis dan jenis tertentu yang setara dengan guru besar. Kerajaan telah buat rancangan untuk belajar pengetua yang lama kepada yang baru. Kerajaan telah mengambil langkah yang produktif dengan memberikan guru-guru yang muda untuk menggantikan guru yang akan berada tersebut. Menyemak semula insentif jawatan yang susah diisi. Yang pertama adalah saja akan dibuat semula insentif, jadi ada untuk jawatan yang biasa susah diisi. Yang kedua adalah kerajaan telah memiliki langkah lain demi pemilihan dalam pembahagian jawatan. Juga adalah jawatan akan diterima di guru negara. Kerajaan telah buat kajian secara menyeluruh untuk jawatan pengetua ini, kerana jawatan pengetua ini adalah sangat sukar untuk dipegang. Hanya layak saja yang dapat dipegang jawatan tersebut. Kerana besar tanggungjawabnya. Yang ketiga adalah mewujudkan program presidensi pengetua dan hukumkan perusahaan dia ada. Yang pertama adalah
Residensi ialah program suatu jawatan yang bolehkan calon untuk mahasiswa akan sering. Program pemilihan tidak memasukkan program kementoran menurut dengan aspek gelombang satu yang lain adalah mendukung proses pembangunan profesional. Yang ketiga, belajar akan menambah pelabuhan dalam memberi sokongan pembangunan proses profesional untuk menentua dan berusaha. Pihak ICT akan melakukan penentua untuk berbagai program yang bersesuaian dengan tahap prestasi berbeza. IAB akan menambah portfolio yang pihak sedia ada untuk meningkatkan masa kesempatan dan kesesuaian program. Yang kedua adalah mengukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetisi. Dia ada dua. Kemudian juga akan menggunakan satu instrumen yang mengukur dengan kompetisi yang tetap berdasarkan harapan guru besar pada setiap peringkat perkhidmatan. Instrumen akan dimulakan pada tahun 2017 serta mengatur kompetisi pada 2014. Seterusnya kita pergi ke gelombang kedua, iaitu 2013 hingga 2025. Iaitu yang pertama iaitu memperkukuh proses pemilihan dan lantikan. Kementerian menggabungkan dua skim sedia ada untuk pemimpin sekolah rendah dan sekolah menengah. So, Kementerian menyelaraskan dua skim untuk proses pemilihan dan lantikan guru dan peneguru ini untuk memastikan cara mempelajari dia dan cara mereka mengetuai infrastruktur dalam sekolah itu seiring dengan Kementerian Pendidikan. Yang kedua, memperkukuh kemajuan kerjaya, iaitu kerajaan telah menambah baik laluan kerjaya pengetua, guru besar semalam dan memberi ganjaran kepada mereka yang berprestasi tinggi. Ia juga menjadikan kredit tambahan untuk pengetua, guru besar yang berjaya mengalami jawatan tersebut. So, kalau menjadi kredit tambahan iaitu kalau dalam istilah pendidikan ni iaitu kredit untuk mereka mencapai tahap yang lebih tinggi untuk menjadi pengetua dan guru besar. Iaitu meluaskan lagi sokongan pembinaan, keupayaan dan transportasi. Sebenarnya membawa model kepimpinan beralih melalui amalan kepimpinan sekolah yang berkesan dan berkualiti. So ini juga kerajaan telah meneliti keperluan dan kaedah yang terbaik untuk keupayaan pengetua dan guru besar. So dalam pemimpin sekolah ni, kerajaan telah meneliti keperluan ini dan kaedah-kaedah yang berkesan untuk melatih pengetua guru besar ni untuk memimpin guru-guru mereka dan memimpin murid-murid mereka. So seterusnya. Seterusnya saya akan bertanya tentang gelombang 3 dari 2021 hingga 2025, 4 tahun. Mewujudkan dari keberlangganan progresnya telah ada melakukan tugas. Yang pertama, kerajaan memberikan support dalam usaha semua pemimpin sekolah, iaitu guru, pengetua semua di kalangan guru supaya dapat memanfaatkan sepenuhnya kelulusan yang diberikan sama dengan kedua-dua guru. Mana pada gelombang 1 dan gelombang 2. Dan terusnya berada juga berkaitan kepimpinan ini fraksional seperti rancang peningkatan sekolah, rancang disiplin dan koordinasi. Ini semua aktiviti yang dilakukan oleh guru di sekolah. Seterusnya aspirasi kementerian ialah memberikan budaya keseimbangan proses terhadap keadaan tugas untuk pemimpin sekolah, iaitu guru memberikan mentor dan saling memimpin, membangun dan mendapatkan keadaan terbaik di sekolah. Ini saya contoh pada diamalkan oleh murid di sekolah tersebut. Tujuan dia agar dapat melaksanakan tugas menjadi tanggungjawab menjadi sebagai profesional. Okey, itu saya saya sebenarnya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.